Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 4. Hari ini kita sambung lagi mata pelajaran sejarah tahun 4. Tajuk prasejarah, sambung lagi bahagian yang kedua. Buka buku teks muka surat 78. Tajuknya ialah kehidupan manusia zaman prasejarah. Perkembangan kegiatan sosial dan ekonomi manusia zaman prasejarah menjadikan kehidupan mereka semakin baik bagi menghadapi perubahan persekitaran. Ada 4 zaman. Zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik, yang keempat zaman logam. Ini kegiatan sosial zaman prasejarah. Kita baca dulu buku teks ni. Cuba kita fahamkan buku teks ni ya. Yang pertama ni, zaman Paleolitik. Pada zaman itu hidup secara nomad. Nomad ni maknanya apa? Maknanya dia berpindah-pindah dalam kelompok kecil. Tinggal pula dalam gua. Mahir menggunakan api untuk menghalau haiwan buas. Menggunakan api. Ni tu gambar ni. Dia menggunakan api. Kemudian berubah kepada zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik hidup secara nomad juga dalam kelompok kecil, tinggal di dalam gua, pesisiran pantai atau muara sungai. Tadi tu dia tadi tinggal dalam gua. Yang kemudian yang kedua pula tinggal dalam gua juga. Kemudian ada tambahan pesisir pantai atau muara sungai. Dia dah mula keluar dah. Dekat sungai ada ikan. Ada ikan. Udara pula tu, udaranya lebih segar lah. Sebab dalam gua oksigen kurang. Tertutup kat sungai tu lebih segar. Udara banyak. Udara lebih segar. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, zaman Neolitik. Hidup menetap dalam kelompok yang besar, yang lebih besar lagi. Membina pertempatan di lembah sungai dan pesisir pantai. Dia punya kelompok dah besar dah. Jumlah manusia pun dah besar dah ya. Anak-anak pun dah ramai. Kemudian zaman logam hidup menetap dalam kelompok yang lebih besar, mempunyai ketua sebagai pemimpin, mengamalkan adat dan upacara yang tersusun. Dia semakin berkembang, semakin berkembang kehidupan sosial mereka. Kemudian lihat gambar kumpulan masyarakat yang selalu berpindah randah. Dan maksud nomad. Maksud nomad maksudnya kumpulan masyarakat yang selalu berpindah randah dari satu tempat ke tempat lain. Dia tak ada rumah tetap. Kita ada rumah. Kita tak pindah-pindah. Kita pindah ni kalau macam ayah kita pindah kerja, kita barulah pindah. Atau beli rumah baru. Barulah kita pindah. Tapi maknanya dia tak ada. Dia pindah sana, pindah. Dia ada banyak faktor lah kenapa dia pindah-pindah tu. Pada zaman Paleolitik ni tempat tinggal dalam gua. Zaman Mesolitik ni tempat tinggal tu masih dalam gua tapi dia pergi ke pantai lah. Pergi pantai. Kat muara sungai. Kemudian zaman Neolitik ni dia pula pergi ke lembah sungai. Tadi muara sungai, tepi sungai, dia lembah sungai, masuk ke dalam lagi. Dan pesisiran pantai. Sama jugalah. Sama jugalah nombor 2. Kemudian kemudian bezanya dia ada ketua. Zaman logam ni sudah ada ketua. Sudah ketua dan mengamalkan pula adat dan upacara. Ada adat dan upacara pula. Dia lebih masyarakatnya tu lebih tersusun. Lihat buku teks muka surat 79. Dan ini dari segi ekonomi pula.
Kita tengok zaman Paleolitik menggunakan peralatan daripada batu. Kemudian dia mengutip hasil haid hutan dan memburu haiwan. Kemudian dia berkongsi makanan. Yang kedua, ini zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik menggunakan peralatan daripada batu yang lebih baik buatannya. Yang tadi gunakan batu. Yang ini batu tu lebih baik daripada yang sebelum tu. Bentuk tu lebih tajam lah. Lebih tajam. Kemudian mengutip hasil hutan. Sama juga mengutip hasil hutan. Tadi maksudnya memburu haiwan dan menangkap ikan. Dah mula menangkap ikan. Tadi tak nak tangkap ikan. Ni dah mula tangkap ikan. Dan juga sama ya, perkongsian makanan tu masih berlaku. Dua zaman ni dia hampir sama. Zaman Neolitik menggunakan peralatan daripada batu yang lebih kemas, dilicinkan dan mempunyai pelbagai fungsi. Dia punya fungsi berkembang. Bercucuk tanam, menangkap ikan, menternak haiwan. Dah mula menternak haiwan. Dan menghasilkan tembikar tanah. Dah berseni-seni dah. Menjalankan aktiviti perdagangan secara tukar barang dan pengkhususan kerja. Dia buat tukar barang, sistem barter. Dia nak barang sayur, dia bagi ikan. Seorang bagi sayur, seorang bagi ikan. Itu namanya tukar barang. Ini berlaku pada zaman Neolitik. Ini zaman ekonomi dia. Kegiatan ekonomi dia. Kemudian zaman logam. Menggunakan peralatan yang diperbuat daripada logam. Nama pun zaman logam. Perdagangan dan pelayaran menjadi aktiviti utama. Perdagangan dan pelayaran menjadi aktiviti utama. Dah mula dia menggunakan sepenuhnya ni sungai, laut. Aktiviti perdagangan secara tukar barang semakin berkembang. Menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar. Sebab dia dah ada pemimpin, dah ada budaya. Jadi mulalah berlaku hubungan antara negara dengan negara pula. Dengan orang luar lah. Menjalin hubungan dengan kerajaan luar. Ni kerajaan ni ada negara lah. Perubahan dan kesinambungan zaman prasejarah membawa kesan yang besar dalam kehidupan manusia. Manusia prasejarah bijak dan kreatif menggunakan sumber alam untuk meneruskan kehidupan. Bukan seperti haiwan. Ni manusia juga. Macam kita juga mempunyai akal fikiran, hati, perasaan. Jadi mereka akan menggunakan apa yang ada, sumber apa yang alam sedia untuk meneruskan kehidupan. Seterusnya, buku teks muka surat 80. Sumbangan teknologi. Manusia prasejarah mencipta peralatan bersesuaian dengan keperluan pada masa itu. Peningkatan teknologi mendorong kehidupan manusia menjadi lebih baik. Perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia. Perubahan dalam pertanian. Tengok ni. Masa dulu, manusia bercucuk tanam, menggunakan peralatan-peralatan yang mudah-mudah. Menggunakan kayu, menggunakan batu, produk asas seperti batu dan kayu. Tengok masa sekarang ni. Menggunakan jentera, namanya jentera untuk meningkatkan hasil pertanian. Hasil pertanian pun semakin banyak. Perubahan dalam komunikasi. Masa dahulu, menggunakan lukisan, menggunakan asap dan bunyi untuk berkomunikasi. Zaman sekarang ni, menggunakan alat komunikasi moden bagi memudahkan dan mempercepatkan urusan. Ada komputer, ada handphone. Zaman akan datang, itu kita pun sukar untuk menjangkau, untuk mengagak. Boleh agak, tapi kalau masa zaman dulu, zaman dahulu, boleh ke mereka mengagak zaman sekarang? Boleh ke? Tak, macam susah kan? Kita pun macam tu juga. Kita nak mengagak masa akan datang, kita boleh agak, tapi kita pun tak tahu masa tu kita dah tak ada dah. Kalau lagi 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, mana kita ada lagi? Jadi kita pun tak tahu nak
nak apa ni, nak bagi tahu apa yang kita agak sekarang ni betul kan. Jadi kita lihat aja pada zaman sekarang kita buat boleh mengagak, tak ada masalah tapi kita tak tahu apa yang akan terjadi pada masa akan datang. Seterusnya, perubahan dalam sistem pengangkutan. Pengangkutan seperti kereta, motosikal, lori, bas, kapal terbang. Pada masa dahulu, manusia menggunakan perahu yang diperbuat daripada batang pokok. Pada masa sekarang, menggunakan kapal yang lebih baik, selamat dan menyimatkan masa sebab dia boleh laju, dan tempat yang jauh tu berasa macam dekat aja. Tempat yang beribu-ribu batu pun boleh sampai dalam sehari 2 hari je. Sebab cepat. Akan datang lagi cepat. Macam mana tu? Dia akan semakin cepat. Perubahan dalam keperluan rumah. Masa dahulu menggunakan kayu api untuk memasak. Zaman sekarang menggunakan dapur elektrik yang lebih mudah dan selamat. Sekarang ni pakai elektrik, ada microwave, ada dapur-dapur cuma pakai elektrik aja. Tak payah pakai api dia masak. Ada macam tu. Sumbangan teknologi membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Kemudahan pada masa kini ialah hasil daripada inovasi teknologi yang sentiasa berkembang. Lihat buku aktiviti buku surat 46. Ini adalah nota. Bagi nota. Kita bacalah nota ni, kita cuba fahamkan sebelum kita menjawab soalan. Kehidupan manusia zaman prasejarah. Kita bagi pada 2. Kegiatan sosial zaman prasejarah, kegiatan ekonomi zaman prasejarah. Jadi 2. Tengok sosial. 1, 2, 3, 4. Ada 4 zaman. Zaman yang pertama, hidup secara nomad dalam kelompok kecil, tinggal dalam gua, mahir menggunakan api untuk mengolah haiwan buas. Sama kan? Hidup secara nomad dalam kelompok kecil, tinggal dalam gua, pesisir pantai, mewaru sungai. Ini yang kedua, dah menepi sungai. Ketiga, hidup menetap dalam kumpulan kelompok yang besar, mendiami kawasan lembah sungai dan pesisiran pantai. Ditambah pula lembah sungai. Di sini ada lembah sungai ni. Ini pesisiran pantai sama. Menggunakan api samalah sebenarnya untuk mengalau binatang buas. Yang ini masih tinggal di gua ni. Yang ni dia tak ada pergi. Yang pertama ni masih lagi tinggal dalam gua ni. Pertama tinggal di gua. Kemudian dah mula pesisiran pantai. Kat sini lembah ni muara. Ini muara sungai, ni lembah sungai. Tinggal di dalam gua, yang ini lembah sungai. Nanti kita akan apa beza antara muara sungai dengan lembah sungai. Kemudian yang zaman logam ni hidup menetap dalam kelompok yang lebih besar, yang ini dia menciri utama ni mempunyai ketua dah, ada pemimpin, kemudian mengamalkan adat dan bercara. Itu kegiatan sosial. Ini macam di ulangan di ulangan buku teks tadi. Kegiatan ekonomi zaman prasejarah. Mengutip hasil hutan, memburu haiwan. Yang kedua ni dah mula ada menangkap ikan. Ni dia. Memburu haiwan sama. Menangkap ikan ni. Yang zaman Mesolitik. Menangkap ikan. Zaman Neolitik. Zaman Neolitik. Peralatan daripada batu yang lebih kemas dilicinkan dan menjadi fungsi. Ni zaman yang ketiga ni Neolitik, dia punya batu peralatan tu berbagai fungsi dah. Dia berkembang, lebih kompleks lagi. Bercucuk tanam sama menangkap ikan, ni dah. Neolitik mula menternak haiwan, dan juga menghasilkan tembikar tanah. Tahu tak apa tembikar? Tembikar macam ni lah tembikar. Kemudian melakukan aktiviti perdagangan secara tukar barang. Dah berjual beli, tapi secara tukar barang, sistem barter. Dah mempunyai pengurusan kerja dah. Ada petani, ada penternak, itulah dia dah ada pengurusan kerja. Kemudian zaman logam, peralatan diperbuat daripada logam
perdagangan, pelayaran. Ni dah ada pelayaran dah. Dah mula dah ada pelayaran, dah nak pergi jauh dah, pergi keluar negara dah ni. Aktiviti perdagangan secara tukar barang semakin berkembang. Teknologi, sumbangan teknologi, pelbagai peralatan dicipta oleh manusia zaman prasejarah bersesuaian dengan keperluan. Peningkatan teknologi mendorong kepada kehidupan manusia lebih baik. Manusia zaman prasejarah menjalankan aktiviti pertanian, komunikasi, pengangkutan, memasak, latihan. Kita akan buat latihan. Latihan ni akan mengukuhkan lagi pemahaman kita terhadap tajuk. Ingat tajuk dia apa? Ingat tak? Tajuk kita. Apa tajuk kita ni? Apa yang kita cuba fahamkan hari ni? Kita cuba nak fahamkan apakah kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Dan juga ekonomi. Sosial ni apa? Sosial. Hubungan antara manusia. Ekonomi, ekonomi perdagangan, ekonomi duit, barang. Itu kita nak tahu pada zaman prasejarah ni apakah bagaimanakah mereka berekonomi dan bersosial. Jadi bila kita buat latihan nanti ni, kita nak faham dan cuba ingat. Lengkapkan rajah di bawah yang berkaitan dengan perbandingan kehidupan masyarakat pada zaman Paleolitik dan zaman Neolitik. Dia dah langkah ni. Dia langkah dua zaman. Zaman apa yang Mesolitik. Itu zaman tu dia langkah. Sebab antara dua zaman ni boleh nampak dia punya perubahan. Okey. Dia tengok. Jadi ada satu, ada dua, satu, dua. Macam mana kita nak tengok dia punya rajah ni? Ni kehidupan masyarakat zaman Paleolitik, kehidupan masyarakat zaman Neolitik. Okey, kita buat dulu, nanti kita faham. Okey, kita buat dulu, kita faham. Nombor satu kita tengok ni. Apakah persamaan antara zaman Paleolitik dengan Neolitik? Apakah persamaan dia? Persamaan dia, nombor satu, menggunakan apa? Persamaan dia dua tu. Persamaan menggunakan alatan. Menggunakan alatan yang diperbuat daripada batu. Okey. Kemudian nombor dua ni kita ambil 2A ni 1A, 1A. Kemudian kita nak buat ni terus 1B ke kita nak buat daripada atas ke bawah, sedang ni. Itu persamaan menggunakan kegiatan ekonomi dan mengamalkan adat resam. Kegiatan apa? Sebab ni cerita persamaan dulu. Ni perbezaan 2 dan perbezaan 3. Persamaan tu satu je bagi. Okey, kita tengok persamaan dari aspek ekonomi. Kegiatan ekonomi yang sama dua-dua ni, zaman Paleolitik dengan Neolitik ni, sama dia ialah berburu. Okey. Kemudian berburu dan apa? Berburu dan memungut hasil hutan. Memungut hasil hutan ni pula. Memungut hasil hutan.
Hutan dia ada hasil dia, ada buah dia, ada buah dia ada. Dia dah ada pokok-pokok dah, Allah Ta'ala dah bagi dah dalam tu rezeki untuk dia orang kan, ada buah. Ya, buah hutan lah yang boleh dimakan, semua dah ada dah. Semua buat hasil hutan yang boleh dimakan, yang boleh digunakan. Jadi kegiatan ekonomi adalah berburu, binatang-binatang ya yang ada hutan tu semua untuk makan. Okey. Jadi kalau membuat hasil hutan ni tumbuh-tumbuhan lah, pokok-pokok, yang berburu ni binatang. Okey, tadi menggunakan alatan daripada batu. Okey, kemudian antara zaman ini mengamalkan adat resam ni. Mengamalkan adat resam, apakah persamaan dia? Yang ini tak ada kita lihat dalam buku teks yang sebelum ni ya. Kat sini adat resam yang sama pada zaman Paleolitik dan juga zaman Neolitik ini dimasukkan ialah mengebumikan mayat ya. Mengebumikan mayat. Okey. Okey, tulisan cikgu macam ni ya, sebab cikgu gunakan pen elektronik ya. Okey. Itu persamaan. Bagaimana pula dengan kita ambil dua lah, nombor dua. Tadi nombor satu persamaan, kan nombor dua ialah perbezaan ya. Perbezaan antara Paleolitik dengan Neolitik. Okey, kita tengok yang A. Kalau yang A ya, nombor A tinggal di Paleolitik tadi tinggal di mana? Tinggal di dalam gua. Dalam gua. Dan dalam gua dan sekitar gua. Dalam gua dan sekitar gua. Yang nombor tiga ni, sebab ni perbezaan kan. Yang ini Neolitik, yang ini Paleolitik. Yang ini persamaan tengah ni okey lah. Tapi yang beza ni, kita kena tulis terus lah ni. Membina pertempatan di kawasan lapang. Dan tahu membina rumah. Ini zaman Neolitik dah boleh buat rumah. Belum lagi zaman logam. Logam lagi lah. Ini dalam gua, ini kawasan lapang. Kan? Kawasan lapang, dia dah keluar dah daripada tempat yang tertutup kepada tempat yang terbuka. Jadi perbezaan antara Paleolitik dengan Neolitik. Kalau zaman Paleolitik, dia menggunakan api ni untuk menghalau binatang buas. Manakala zaman Neolitik pula masyarakatnya menggunakan api untuk memasak. Memasak. Perbezaan ketiga. Hidup secara nomad. Nomad apa tadi? Berpindah randah kan? Hidup secara nomad, berpindah randah. Yang sini hidup secara menetap.
Sebab dah ada rumah sendiri. Dah ada rumah sendiri, duduk menetap. Yang ini nomad berpindah-pindah. Itu nampak perkembangan manusia. Okey, lihat musyrak 50. Ilustrasi di bawah menunjukkan amalan kepercayaan masyarakat pada zaman prasejarah. Isi tempat kosong tentang cara pengebumian mayat semasa zaman prasejarah. Kemudian buat satu rumusan yang sesuai. Nombor satu, masyarakat zaman Paleolitik memasukkan semasa mengebumikan mayat, memasukkan apa? Alatan batu. Memasukkan alatan batu. Semasa mengebumikan mayat. Masyarakat zaman Mesolitik mengebumikan mayat dengan kaki mayat dibengkokkan. Kaki mayat dibengkokkan. Masyarakat zaman Neolitik memasukkan semasa mengebumikan mayat. Memasukkan tembikar tanah. Sebab zaman Neolitik ni dah ada tembikar tanah, jadi dimasukkan tembikar tanah. Maka yang Paleolitik tadi memasukkan alatan batu. Kemudian masyarakat Mesolitik dia mengebumikan mayat dengan kaki mayat dibengkokkan. Masyarakat zaman logam menggunakan untuk mengebumikan mayat. Nak mengebumikan mayat pun ada dia punya perubahan dia. Okey, rumusan dia. Apa kena buat rumusan dia? Rumusan ni macam-macam boleh buat ni. Kalau kamu nak buat rumusan yang lain pun boleh juga. Ini rumusan tentang pengebumian mayat ni lah. Jadi nak memenuhi ni, rumusan ni ialah kaedah pengebumian mayat yang digunakan masyarakat. Tulisan kamu lagi cantik nanti Zaman prasejarah turut mengalami evolusi selaras dengan kehidupan masyarakat yang semakin tersusun melalui peredaran masa. Ini beberapa jawapan yang lain pun boleh juga, yang sesuai lah. Seterusnya, surat 51. Foto di bawah menunjukkan artifak tinggalan sejarah zaman Paleolitik yang kini disimpan di Museum Arkeologi Lenggong Perak. Rangka tulang manusia yang diberi nama manusia Perak. Ini panjang ni ya. Pada pendapat anda, apakah jenis maklumat yang dapat kita peroleh melalui kajian ke atas tinggalan sejarah tersebut? Pada pendapat anda, apakah jenis maklumat yang dapat kita peroleh melalui kajian ke atas tinggalan sejarah tersebut? Maklumat daripada hasil kajian tinggalan sejarah. Nombor satu ni. Okey, maklumat ni ialah kita kat sini. Pertama, kita mengesahkan usia zaman prasejarah. Kita nak tahu tu zaman apa? Paleolitik ke, zaman Mesolitik ke, zaman Neolitik ke, zaman logam. Kita nak tahu. Mengesahkan usia zaman. Kemudian kita nak tahu, maklumat kita nak tahu ialah kita nak tahu budaya
budaya masyarakat. Budaya masyarakat pada zaman pada zaman pada zaman itulah, ya, pada zaman itu kita nak tahu. Okey. Maklumat daripada hasil kajian tinggal sejarah. Kita nak dapat apa, nak tahu apa. Yang ketiga, kita nak tahu kaitan, perkaitan ataupun perkaitan antara kehidupan manusia zaman dahulu dan sekarang. Kita nak tahu apa kaitan dia. Okey. Kemudian maklumat daripada hasil kajian tingkat sejarah, kita nak tahu proses evolusi manusia dari dahulu hingga sekarang lah. Ni 4 ni. Seterusnya muka surat 52, ya, ilustrasi di bawah menunjukkan perubahan kaedah bertani dari zaman prasejarah sehinggalah ke hari ini. Kaedah bertani menggunakan alatan buatan sendiri yang ringkas. Kaedah bertani menggunakan jentera. Okey, pada pendapat anda, apakah langkah yang dapat diambil oleh generasi muda pada hari ini untuk mempersiapkan diri untuk perubahan sedemikian? Mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan diri. Ini persiapan, apakah persiapan? Mempersiapkan diri ni, persiapan apa yang perlu kita ada? Yang pertama dalam kita, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan. Yang kedua apa dia? Yang kedua ialah membuat perancangan keuangan secara teliti dan bijak. Yang ketiga, apa? Jadi perkataan apa? Persiapan diri. Mempersiapkan diri atau macam ni. Persiapan diri. Kita lah. Persiapan diri. Menguasai kemahiran dalam bidang kerjaya yang diceburi. Lagi apa? Persiapan diri ni. Mereka ada ilmu, membuat perancangan kewangan, menguasai kemahiran. Lagi apa? Yang persiapan diri yang kita boleh buat, menyokong program kerajaan yang berkaitan. Dengan kerajaan dia ada program-program yang baik, ya, yang untuk mempersiapkan diri kita ni untuk menghadapi perubahan pada masa akan datang. Banyak program-program bimbingan, ya, yang telah disediakan oleh kerajaan bersedia menghadapi sebarang perubahan yang akan berlaku pada masa ini dan pada masa akan datang. Jadi kita kena memberi sokongan dan juga menyertai program yang berkaitan, yang sesuai. Berkongsi idea dan pendapat dengan individu yang mempunyai matlamat yang sama. Okey, sekarang ni kita ada banyak cara kita boleh menyatakan pendapat kita. Dia masuk dengan internet, dengan dekat Facebook kita ada, dekat WhatsApp kita ada, dekat grup segala macam. Kita boleh berkongsi idea dan pendapat, untuk meningkatkan diri kita lah, Kemudian nombor 6, menghadapi sebarang cabaran dengan sikap terbuka. Kata lain, kita kena bersikap positif, dalam apa jua keadaan, apa jua rintangan, apa jua ujian. Kita kena bersifat positif, terbuka, jangan berfikiran negatif.
Jangan sentiasa berkata tidak, tidak, tidak. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Dengan cabaran yang ada ni, kita kena bersikap terbuka, positif. Kita kena yakin boleh. Kita kena berusaha bersungguh-sungguh. Selagi kita boleh berusaha, kita berusaha untuk mengubah nasib kita. Muka surat 53 kita teruskan nanti, kita habiskan terus part 2 ni. Terus habis, lepas tu minggu depan kita tajuk yang lain pula. Ilustrasi di bawah menunjukkan berbagai alatan yang telah dicipta dan digunakan oleh masyarakat zaman prasejarah. Ini namanya beliung. Beliung, alat peletak sabit tulang mawas. Berdasarkan ciptaan tersebut, apakah sikap masyarakat zaman prasejarah yang wajar dicontohi oleh generasi ini? Apakah sikap yang boleh dicontohi walaupun benda tu dah berlaku beribu tahun tapi kita jadikan ambil nilai yang baik. Pertama kita kena kreatif, kemudian kita kena inovatif, kemudian kita kena berdikari, kita tabah menghadapi cabaran. Yang kelima, kita kena rajin berusaha. Yang keenam, kita kena ada semangat kerjasama. Dan yang ketujuh, kita kena berpandangan jauh. Berpandangan jauh. Kita kena berpandangan jauh ni, kita kena fikir jauh. Kita buat satu benda tu, kita nak hasil tu jangka masa yang panjang. Kita nak benda tu bukan sekadar kita saja merasai, generasi-generasi akan datang juga akan merasai. Bila kita pandang jauh ni, kita akan dapat menghasilkan sesuatu yang memberi manfaat kepada diri kita dan juga kepada keluarga kita, kepada orang lain. Itu kita kena berpandangan jauh, kena fikir mendalam, jangan buat terburu-buru, ikutkan kita punya perasaan aja. Nanti banyak dia punya kesilapan yang kita lakukan. Okey, baik, seterusnya soalan di bawah tentang zaman prasejarah. Nama setiap alatan berikut dan nyatakan fungsi alatan tersebut. Nombor satu ni apa ni? Batu ni apa? Nama dia ialah pemukul ni. Pemukul. Fungsi dia apa ya? Yang ini yang tajam ni. Tajam ni. Ini okey, alatan yang digunakan sampai zaman Neolitik. Neolitik dianggap lebih baik daripada zaman sebelumnya, Apakah zaman yang dimaksudkan yang kata zaman sebelum Neolitik? Neolitik zaman yang ketiga, apa yang dimaksudkan? Zaman apa tu? Yang dimaksudkan ialah zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik. Apakah bukti yang dapat menyokong pernyataan di atas? Okey, dia kata kat sini, ni cerita pasal alatan, pasal alatan. Jadi kat sini buktinya ialah mempunyai pelbagai fungsi. Sebelum ni tak ada, cuma satu fungsi je. Kemudian alatan itu lebih halus. Buatan. Boleh baca tak ni? Tak, nanti tak faham pula kan. Lebih halus buatannya. Okey. Pada pendapat anda, apakah kepentingan kita menghargai warisan tinggalan sejarah tersebut? Meningkatkan jati diri, kemudian memupuk sifat kreativiti, dan inovasi. Okey. Kemudian memberikan pengajaran kepada generasi muda. Bolehlah murid-murid menyiapkan latihan dalam buku aktiviti
Jadi ada yang tanya kat saya, macam mana nak hantar? Murid-murid tulis dulu dalam buku aktiviti ataupun dalam buku tulis. Tulis dulu apa yang cikgu dah bagi panduan ni, siapkan. Nanti bila sekolah buka semula, nanti cikgu akan ambil buku dan cikgu akan menilai hasil kerja kamu. Cikgu rasa itu sajalah untuk video kali ini. Jadi jangan lupa murid-murid isi kedatangan, di mana kedatangan tu saya letakkan di bawah video ini di ruangan description. Kamu isi kedatangan. Jangan lupa isi kedatangan. Kedatangan tu penting sebagai evidence kamu hadirlah, kamu sebagai evidence kamu menonton video ini. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.